Okey, ada insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi minta maaf saya terpaksa offkan tadi sebab ada masalah dia hang kat sini, dia hang. Dekat sini tadi dia hang, jadi kita terpaksa putuskan semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Alhamdulillah, pertama kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama meminta ampun kepada Allah Taala, kita mohon barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memanjangkan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita bersama-sama dengan Allah jiwa-jiwa yang ada pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Taala, marilah sama-sama kita memperbaharui iman-iman kita, memperbaharui niat-niat kita, supaya segala yang kita lakukan itu benar-benar menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar menjadi satu bekalan kita kepada perjalanan kita, dalam perjalanan kita insya-Allah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita akan sambung sedikit apa yang kita gambarkan sebagai kekuatan tafakur. Kita akan melihat sedikit sebanyak tentang berkenaan tauhid af'al dan berkenaan proses zikrullah. Dan jadi pertama sekali, di akhir zaman ini kita kena merasakan bahawa salah satu perkara yang menyebabkan kita tidak boleh meningkat dan berubah kerana kita masih lagi tergantung dan bergantung dengan apa yang digambarkan sebagai sistem Al-Masih Dajjal, sistem kita kata jahiliyah. Jadi apabila selagi hati kita, fikiran kita masih lagi terikat dengan sistem jahiliyah, masih lagi terikat dengan sistem-sistem kufur yang ada di sekitar kita, yang menghantui kita, maka selagi itulah kita tak boleh nak membebaskan diri kita daripada belenggu ataupun kita kata penjara-penjara yang ada pada hari ini. Sebab itulah kita nak kena bebaskan diri kita, iaitu kita nak kena merdekakan diri kita. Dan untuk memerdekakan diri kita daripada sistem-sistem yang ada daripada pada hari ini, hendaklah kita memastikan kita mengamalkan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sentiasa dalam keadaan pengakuan. Kita mengaku bersyahadah bahawa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, fokus aku, devotion aku, penumpuan hidup aku, wa mahyaya, dan juga kehidupan aku dan kematian aku, semua itu hanya untuk Allah. Jadi kita nak kena fokus yang itu. Maknanya setiap apa yang kita lakukan, yang kita fikirkan, mestilah untuk menjadikan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita memahami akan hakikat ini, maka maknanya kita kena faham bahawa bukan saja kita melalui kehidupan yang ada pada hari ini, kita macam biasa ikut apa yang berlaku, tetapi kita juga bangkit daripada kelemahan. Kerana kalau kita tidak bangkit daripada kelemahan, tentulah kelemahan itu akan menghantui kita. Yang menyebabkan kita kalah, kelemahan kita. Yang menyebabkan kita kalah di akhir zaman ialah dosa kita. Dosa kita, kelemahan kita, itulah yang menyebabkan kita kalah. Jadi apabila kita membiarkan kita dalam keadaan berdosa, tidak bertaubat, membiarkan kita dalam keadaan tidak benar-benar kita kata mengabdikan diri kepada Allah, maka itulah yang akan melemahkan kita. Itu yang menyebabkan kita kalah. Kalau kita sayang jahiliah ataupun dosa daripada dalam diri kita ini, maka yang kita sayang tu yang kalahkan kita. Yang kita sayang tu akan kalahkan kita. Sebab tu kita kena perhatikan sifat-sifat lemah kita, keaiban kita, kejahatan kita, mungkar maksiat yang ada dalam diri kita ini. Kemudian kita kena proses satu-satu. Bila kita proses satu-satu, barulah insya-Allah kita menuju pada kekuatan. Itu maksud islah. Itu maksud islah. Jadi sebab itulah kita nak kena lihat bagaimana keadaan pada hari ini.
bukan saja kita beribadah, bukan saja kita nak buat baik, tapi sebenarnya hakikat kita nak bangkit. Nak bangkit. Kekuatan, membina kekuatan. Inilah yang kita gambarkan sebagai kita katakan sebagai apa namanya tema ataupun pengisian di akhir zaman. Jadi bagaimana kita nak bangkit itu? Secara ringkasnya kita kata sini, pertama bermula dengan hati kita. Hati kita kena bangkit. Hati kita perlu disedarkan. Hati kita perlu rasa yang kita sedang dalam satu perjuangan. Hati kita nak merasa kita sedang diserang. Kita nak kena rasa. Kalau tidak, kita akan tewas. Kemudian yang kedua, fikiran kita. Fikiran kita. Fikiran kita nak kena faham, nak kena kenal yang mana satu Islam, yang mana satu ghairul Islam. Yang mana satu iman, yang mana satu kufur. Kita kena faham. Fikiran kita kena ada kemampuan untuk menilai. Dan kemudian barulah kita pergi kepada amal, sama amal yang zahir atau yang batin, ataupun dan kemudian barulah kepada sikap. Ini kebangkitan. Kebangkitan pertama, diri kita. Kedua, kebangkitan keluarga. Keluarga kita. Kita nak bukan sahaja nak tengok diri kita. Kita nak tengok keluarga kita. Kita nak kena tengok sahabat-sahabat kita, orang keliling kita. Kita nak kena tengok orang yang rapat dengan kita. Kita nak tengok keperkumpulan kita, organisasi kita, jamaah kita. Dan mereka yang bersama-sama dengan jamaah tadi. Kemudian yang ketiga, barulah kita boleh membebaskan hidup kita dengan sekitar diri kita dan keluarga dan jamaah dan sekitar kita tadi, dengan kita bebaskan hidup kita ni daripada karat-karat jahiliyah, rawasib jahiliyah. Itu secara ringkas kebangkitan. Kita nak bebaskan rasa hati kita, cara berfikir kita, cara menilai kita, cara hidup kita, bersama dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan kemudian yang penting selepas itu, bebas daripada pergantungan kepada sistem yang ada pada hari ini. Bebas daripada pergantungan kepada dunia. Kita nak kena latih. Sebab tu kita kena bangkit. Bermula diri kita, keluarga dan sahabat-sahabat kita, jamaah yang ada bersama kita ataupun organisasi tadi. Kemudian lepas tu nak bebas daripada kita gambar tadi jahiliah yang ada pada diri kita ni, dan bebas daripada sistem. Sistem yang ada di hadapan kita ni, perlahan-lahan kita menuju kepada sumber-sumber halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Ini antara proses. InsyaAllah kita akan bincang draft kebangkitan ini, kita akan bincang nanti. Selepas tu apa-apa nanti kita akan bincang. Ada dia punya perjalanan. Saya cuma nak sebut sikit pada hari ini supaya kita nampak bahawa kita bukan hanya sekadar berprogram, mendengar tazkirah, mendengar kuliah. Bukan sahaja kita ada halaqah, ada usrah, tetapi sebenarnya kita nak bangkit. Kita nak melakukan satu, bukan sahaja perjalanan, tetapi perjuangan. Kalau kita rasa kita masih lagi 30 tahun daripada sekarang, 30 tahun dululah, kita masih macam dulu cara fikir kita ataupun hati kita macam 30 tahun yang lepas, masa tu baru nak kenal Islam, baru mungkin jahiliah lagi, maka kita berada di alam angan-angan. Kita hendaklah berada di alam yang nyata. Apa alam nyata? Sekarang kita sedang diserang, kita sedang sebenarnya berada dalam keadaan sakaratul maut. Kita berada di akhir zaman. Dan di akhir zaman ini kita nak kena timbulkan sikap yang saya sebut tadi pada awal tadi. Yang bermula daripada hati, fikiran, dan kemudian kepada amal, kepada sikap. Dan seterusnya kepada keluarga kita, kepada jahiliah yang ada di sekitar kita, dan kemudian kepada sistem. Dan kemudian selepas daripada kita bebas daripada pergantungan daripada sistem, barulah kita akan melihat rumah sebagai benteng. Barulah macam mana nak bina pertahanan kepada rumah sekitar kita. Nak uzlah ke, nak hijrah ke, macam mana konsep-konsep demikian. Pada masa bila nak kena uzlah, pada masa bila kita nak kena hijrah, pada masa bila kita nak kena membina persiapan-persiapan untuk berkenaan. Maka itu barulah yang kelima, kita kata perkara yang kelima, yang bawah. Tapi semua itu dalam kategori draft kebangkitan. InsyaAllah kita akan bincang detail kemudian. Pada hari ini, menyambung kepada apa yang telah kita bincangkan semalam, iaitu berkenaan dengan bagaimana cara orang berfikir, jenis-jenis manusia yang berfikir. Yang terakhir kita bincang, iaitu orang yang tidak ada akal padanya, la aqla lahum,
ataupun lahum kan aklun saqim, orang yang ada akal tapi akalnya itu sakit, dan lahum aklun salim, orang yang ada akal tapi akalnya sejahtera. Jadi kita bincang dah 3 tu semalam. Maka pada hari ini kita nak meneliti satu lagi perkara yang penting, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita mahu melatih ataupun membina dan membentuk kekuatan daripada akal yang salim. Jadi akal yang salim ini bermula dengan satu penilaian, satu pemikiran bahawa kita mahu mencari Allah dalam hidup kita. Kita mahu mengenal Allah dalam hidup kita. Kita mahu bersama dengan Allah dalam hidup kita. Dan kita mahu benar-benar berubudiah kepada Allah dalam hidup kita. Jadi maknanya akal yang salim, orang yang punya akal yang sihat, yang sejahtera, kan, maka dia mencari Tuhan dia. Siapa dia yang bagi kepada kita ni, kepada aku ni rezeki yang ada, umur dan sebagainya. Kita merasakan bahawa bagaimana kita nak mencari Allah. Jadi mencari Allah tu ialah kita mulakan dengan nak berkenalan dengan sifat-sifat dia. Berkenalan dengan af'al dia, perbuatan dia, berkenalan dengan nama-nama dia. Dan kemudian dari situlah kita harap supaya kita dapat sentiasa bersama dengan dia, ma'iyatullah, bersama dengan dia. Dan lepas tu kita boleh sentiasa dalam keadaan ubudiyah lillahi wahdah. Jadi itu dia punya proses. Jadi untuk kita memulakan proses membina akal salim itu, akal yang sejahtera itu, maka kita kena melihat akan satu perkara yang penting, iaitu disebut kita kena mentauhidkan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan datang kepada kita untuk membawa tauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Dan sebab itulah ujian di akhir zaman ini yang dikata sebagai fitnah paling besar. Fitnah paling besar itu ialah bagaimana seseorang itu sama ada dia boleh mentauhidkan Allah ataupun dia mensyirikkan Allah. Sama ada mentauhidkan Allah dari sudut Allah sebagai Rabb dan Ilah, ataupun mentauhidkan Allah dalam bentuk sistem kehidupan. Sebab tu kalau kita tengok kita ada banyak mungkar. Mungkar ada terlalu banyak mungkar. Orang minum arak mungkar, orang menipu membunuh orang mungkar, bermaksiat tu mungkar. Tetapi apakah mungkar yang paling besar sekali? Disebut mungkar al-akbar. Mungkar yang paling besar sekali. Ada banyak mungkar, ada banyak maksiat. Tetapi yang mana yang paling besar sekali? Mungkar al-akbar. Mungkar al-akbar ada 2. Dia nama al-akbar, paling besar, tapi dia pecah kepada 2. Yang pertama, mungkar apabila kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup bukan lagi nak cari redha Allah. Kita hidup bukan lagi nak menjadi hamba Allah. Kita hidup ada Tuhan-Tuhan yang lain, yang kita lebih dekat dengannya, yang lebih kita sayang pada dia, yang lebih kita agungkan dia. Itu mungkar al-akbar yang pertama. Mungkar al-akbar yang pertama ialah apabila kita menjadikan ada tandingan-tandingan yang lain selain Allah. Ini mungkar yang pertama yang kita kena buang dalam hidup kita. Kita kena proses. Ini ujian di akhir zaman, inilah dia. Nombor 1 yang kadang-kadang kita tak perasan. Walaupun kita telah Islam, kita dah jadi orang beriman, Islam kita kata, tetapi dalam diri kita tidak boleh lari daripada syirik. Tidak boleh lari daripada perkara-perkara syirik. Contohnya, kita ibadah. Dah ibadah dah. Tetapi ibadah kita ni, dia buat kerana yang lain daripada Allah. Puasa. Kerana nak sihat. Walaupun puasa tu sihat. Sumu tasihu. Puasalah kamu, nescaya kamu sihat. Kata Rasulullah SAW. Tapi, itu menjadi matlamat kita. Itu menjadi matlamat kita. Menjadi kita kata, ubudiyah tu, pengabdian tadi dia jadi kerana nak sihat. Bukan kerana Allah. Sepatutnya kerana Allah. Sihat ni Allah bagi. Sihat ni fadilat saja yang Allah bagi. Contoh sebut situ. Dia bukan matlamat kita puasa. Puasa kerana Allah. Tapi kalau sihat, alhamdulillah, Allah bagi kita sihat. Kalau makan yang elok. Kita makan elok rasa sedap. Nak makan sedap. Tapi kita makan bukan kerana sedap. Sebab tu tak sedap pun kita makan. Asal benda tu halalan thayyibah, mungkin pahit tapi dia ubat. Tapi kita makan sebab kita makan kerana Allah.
Jadi yang pertama, munkar al-akbar ialah kita mensyirikkan Allah. Iyazbillah min zalik. Ini nombor satu kena buang. Nombor dua, munkar al-akbar, yang digambarkan munkar al-akbar ialah apabila kita mengambil cara hidup, gaya hidup dan sistem hidup bukan Islam. Kita mengambil cara hidup, gaya hidup yang bukan Islam, ghairal Islam, maka Allah tak terima. Ini munkar al-akbar. Sebab tu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau engkau nak berubudiyah kepada aku, kalau engkau nak mentauhidkan aku, kalau engkau nak menjadikan aku sebagai Tuhan, maka engkau tegakkanlah sistem yang aku turunkan. Inna dina indallah al-Islam. Pada Allah, Islam saja. Jadi kalau kita cari yang lain daripada itu, maka kita dibuang. Allah tak terima kita. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min. Jadi siapa-siapa yang mencari selain daripada Islam, ambil cara hidup campur-campur, liberal, cara hidup pluralisme. Liberal ni apa? Kita boleh terima barat, kita boleh terima timur semua. Liberal, kita bebas, open. Walaupun yang kita terima itu bertentangan dengan mentauhidkan Allah, bertentangan dengan tauhid akidah kita, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terima dia. Sebab apa? Sebab nampak baik, orang lain semua suka, kita pun terima. Maka itu namanya kita tidak mengambil Islam. Sebab mengambil Islam, mesti mengambil Islam. Dia tidak boleh kita campur-campurkan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan antara al-haq dan batil. Jadi ini nombor satu, munkar al-akbar yang kita maksudkan. Jadi betul bila mentauhidkan Allah, maknanya kita nak membawa kepada diri kita, yang pertama mentauhidkan Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, tidak ada syirik. Yang kedua, kita mentauhidkan Allah dalam keadaan cara hidup kita mestilah cara hidup yang benar-benar mengikuti al-Islam. Bukan campur-campur, bukan ikut-ikut sana ikut sini, bukan pluralisme. Pluralisme ni apa? Kita samaratakan agama pula. Ini semua adalah bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah. Dalam Islam ada tak? Ada tak kita open liberal? Ada tak? Ada. Contohnya seperti kita kata kita tidak memaksa orang ikut pandangan kita. Kita paksa dia. Jadi kita tak apa, kita terima dia. Toleransi. Tapi bukan kita mengambil dia sebagai kita kata kehidupan kita. Sekiranya bertentangan dengan agama kita, tak boleh ambil. Atau liberal. Oleh kerana hari ini dah moden, maka kita tidak boleh melaksanakan hukum Allah. Yang ini kita kena tolak. Tak boleh. Itu namanya menolak Islam. Tapi kalau kita mengambil Islam, kita kena ambil asas-asas Islam, segalanya semua kita kena ambil. Itu kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Ya, sebab itulah tuan-tuan, ini munkar yang pertama. Sebab itu mentauhidkan Allah, maka kita nak mentauhidkan akidah kita, pegangan kita, fikiran kita, iaitu tidak boleh mensyirikkan Allah. Kita ada pula tandingan-tandingan lain yang kita sayang, kita dekat kepada di hidup kita daripada Allah tadi, dan kita tidak mahu mengambil Allah sebagai Tuhan, tapi pada masa yang sama kita mengambil juga sistem yang ghairal Islam sebagai sistem hidup kita. Ini maksud mentauhidkan Allah, iaitu kita menjadikan kita kata diri kita benar-benar bersih daripada mensyirikkan Allah dari sudut keyakinan, akidah, dan dari sudut kehidupan, cara hidup. Macam mana kita nak melatih diri kita ini? Maka para ulama kita telah mengkaji, meneliti dan memberikan berbagai caranan dan cadangan. Tetapi perkara yang pertama yang saya nak bawa di sini ialah kita kena mentauhidkan af'al Allah. Ini proses. Mentauhidkan af'al Allah maknanya kita nak mentauhidkan kita kata perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia celup proses. Jadi nak membina ma'ruf al-akbar. Apa ma'ruf al-akbar? Mentauhidkan Allah di dalam segala aspek kehidupan dan juga dalam kita dengan Allah sebagai akidah tadi. Maka kita nak kena mula dengan mentauhidkan perbuatan Allah. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kamu, dan dia jugalah mencipta apa yang kamu buat. Segala perbuatan, segala perkara yang berlaku di atas muka bumi ini adalah merupakan ciptaan Allah. Ini nombor satu. Jadi maknanya macam mana cara kita nak menjadikan orang yang
menegakkan ma'ruf al-akbar. Meninggalkan mungkar al-akbar, kita kena mentauhidkan af'al Allah dulu. Ini nombor satu, ini proses. Saya sebut tentang proses ni. Kita kena faham proses ni. Kalau kita tak faham, nanti kita cakap je, teori je. Kita kata saya ni beriman pada Allah, la ilaha illallah. Tapi rupanya kita tolak Islam. Kita ambil cara lain. Kenapa? Sebab kita tidak melihat kekuasaan Allah tadi. Tidak boleh mengesan. Jiwa kita tak boleh merasai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, Allah gambarkan dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu perbuat. Kemudian dalam ayat yang lain, contohnya Allah menggambarkan kepada kita, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maknanya semua tu Allah punya. Dia yang buat. Tidak ada satu pun, melainkan semua dia yang buat. Sebab tu kita lihat di sini, hatta virus COVID-19 ni pun makhluk juga, dia yang buat. Nak kena rasa macam tu hati kita ni. Apabila kita telah belajar kepada ilmu tauhid, kadang-kadang kita belajar ilmu tauhid, contohnya kita belajar sifat 20, umpamanya, ataupun lebih daripada ataupun sifat-sifat ataupun asma Allah. Kadang-kadang ada orang dia belajar dari sudut cara belajar. Dia belajar sifat 20. Sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20 dan sifat yang harus 1 kan. Ada juga orang belajar dari sudut namanya tauhid rububiyah Allah, sifat-sifat rububiyah Allah, sifat-sifat uluhiyah Allah. Tak apalah, belajar cara macam mana pun tak apa. Tapi yang penting kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergaduh pula. Ini cara Wahabi, dia kata setengah-setengah kata. Ini cara Ahli Sunnah wal Jamaah. Insya-Allah dua-dua tu ada kebaikan. Nak sebut sini dari sudut sifat 20 pun ada kebaikan. Dari sudut cara belajar melihat sekitar, melihat sifat-sifat rububiyah Allah, uluhiyah Allah pun sama kan. Jangan kita mensyirikkan Allah sahaja. Jangan kita mensyirikkan Allah. Adalah perbezaan pandangan, tak apa, kita tak mau pergi kepada perbezaan pandangan. Kita nak sebut di sini bahawa kita kena proses diri kita untuk benar-benar mengenal perbuatan. Apakah maksud tauhid af'al? Apakah maksud tauhid af'al? Tauhid af'al ialah kita mengesakan perbuatan-perbuatan Allah. Kita mengesakan perbuatan Allah. Apa yang berlaku minallah, daripada Allah. Jadi nombor satu, segala yang berlaku. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita rasa sesuatu itu daripada Allah tapi bekasnya kita yang buat, sebab itulah yang menjadi, maka itu jadi Mu'tazilah. Ataupun kalau kita rasa semua perbuatan daripada Allah, kita ni tak ada apa-apa, kita jadi Jabariyah. Tapi kita tak nak pergi kepada yang tu. Yang itu perbincangan lain. Hari ni kita tengok nombor satu, semuanya daripada Allah. Semua daripada Allah. Ini Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini segala yang berlaku, yang baik, yang buruk, semua daripada Allah. Dalam Quran pun ada, tapi kita tak sempat nak tengok semua. Baik. Jadi apa maksud proses kita nak mentauhidkan Allah, mengesakan Allah tadi? Prosesnya ialah kita mengiktikadkan dalam hati kita bahawa tidak ada perbuatan dalam alam semesta ini melainkan semua tu perbuatan Allah semata-mata. Ini kita nak kena yakin. Tidak ada satu pun perbuatan melainkan dengan izin Allah. Kalau baik, alhamdulillah, kita syukur. Kalau tak baik pada kita sabar kerana Allah sedang menguji kita. Tapi dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, kita kata perkara ini daripada yang baik daripada saya, daripada Allah, yang buruk daripada saya kan. Yang buruk pun daripada Allah dengan kelemahan kita, sebabnya tadi tu. Tapi dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib kita meyakini, mengiktikadkan dalam hati kita bahawa segala apa-apa yang terjadi dalam dunia ini adalah perbuatan Allah. Maka jika kita tidak beriktikad demikian, tidak berpegangan demikian, maka kita tidak beriman pada Allah. Rosak kita punya akidah kita. Maka bila kita melihat yang ini, maka kita lihat yang ini, kita nampaklah Amerika, kerajaan Amerika yang hebat kan. Allah yang punya. Amerika tu Allah yang punya.
Donald Trump, Allah yang jadikan. Kita nak melihat Donald Trump ni makhluk Allah. Jangan tengok Donald Trump Presiden Amerika. Dalam mentauhidkan Allah, hati kita nak rasa macam itu. Kita melihat Putin, hebat Rusia. Putin, itu pun makhluk Allah, Allah jadikan. Kita melihat Israel. Israel membantai Palestin. Tiap-tiap hari dibantai Palestin. Tiap-tiap hari dipukul, dibantai, dibunuh, ditangkap Palestin. Israel pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Israel pun makhluk Allah. Habis, kalau Allah, kenapa Allah bagi dia buat macam-macam jahat? Allah izin dia buat jahat. Sebab apa? Allah nak menguji kita. Allah nak menguji kita. Allah nak menguji kita. Sebab tu dalam hidup ini, apakah ujian Allah? Apa hakikat ujian, tuan-tuan? Ini kita kena faham. Hakikat ujian bukanlah exam yang kita ambil tu. Ataupun hakikat ujian ni kita kata ujian ni susah hidup. Ujian susah, kan? Duit susah, makan susah. Itu ujian. Sebenarnya hakikat ujian bukanlah susah atau senang. Kan? Senang pun ujian juga. Kan? Susah pun ujian juga. Sakit pun ujian, sihat pun ujian. Apakah hakikat ujian? Allah gambarkan Quran. Wa hadainahun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Yang pertama al-Islam wa ghairal Islam. Yang kedua ialah bukan Islam. Jadi bila Allah bagi kita satu ujian, sama ada ujian itu berbentuk kesenangan, keseronokan, benda yang kita suka, maka itu adalah kamu ni aku bagi pada engkau, Allah bagi pada engkau ni, contohnya kesenangan, kebaikan, engkau pilih tak untuk bersyukur atau engkau pilih untuk kufur? Guna pula nikmat tadi untuk nak lawan Allah, nak buat maksiat. Dapat duit, buat maksiat. Dapat duit, tentang Allah, menentang Allah. Ataupun Allah bagi kesusahan-kesusahan. Allah bagi dengan sengaja kesusahan-kesusahan tadi. Adakah Allah bagi kesusahan tu kamu pilih untuk kufur, lawan Allah pula, ataupun kamu nak sabar? Jadi sebenarnya hakikat ujian, bila kita memahami akan tauhid af'al ini, hakikat ujian ialah bagaimana kita nak pilih bila berhadapan dengan segala perkara yang ada. Kita berhadapan dengan kesenangan, maka kita pilih berubudiah pada Allah, kita memilih syukur pada Allah. Kita diberikan kesusahan, Dajjal datang, virus datang, ekonomi teruk, maka kita pilih untuk sabar, masih lagi bersama dengan ubudiah pada Allah. Maka hakikat ujian, bagaimana nak buat pilihan. Itu hakikat ujian. Bagaimana nak buat pilihan? Kenapa kita melihat bagaimana nak buat pilihan itu adalah merupakan hakikat ujian tadi, ataupun hakikat kita kata kehidupan ini? Bila kita mentauhidkan af'al Allah, maka kita melihat bahawa yang baik daripada Allah, yang buruk daripada Allah. Jadi pilihan mana yang aku nak? Adakah aku memilih untuk berubudiah pada Allah, sama ada aku syukur atau sabar, ataupun aku ni memilih untuk nak engkar pada Allah. Yazbillah min zalik. Jadi sebab itulah orang yang wajib kita meyakini bahawa dalam hati kita bahawa segala perkara adalah perbuatan Allah. Ini kena yakin ni. Maka apabila kita yakin yang ini, barulah kita masuk dalam golongan ashabul yamin. Yakin ini saja kita masuk ashabul yamin. Ini ulama urailah. Dia punya ayat Quran sebenarnya terlalu panjang, banyak sangat. Saya cuba ambil poin-poin ni. Kita tak panjang sangat perbincangan kita atas kirah ringkas kita. Ini bukan kuliah tuan-tuan guru panjang-panjang tu, okay, kan? Tapi kerana panjang juga tapi nak sebut sini kan, bagaimana kita bila kita berkeyakinan begini, yakin kita begini bahawa ala kulli hal, segala perkara minallah, daripada Allah. Maka tugas aku sebagai hamba, bila aku mentauhidkan perbuatan Allah tadi, maka aku melihat adakah aku sabar ataupun adakah aku bersyukur. Ini disebut wahadainahun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Kamu nak ikut Islam atau ghairal Islam. Ikut Islam, sabar. Ikut Islam, syukur. Maka seluruh perbuatan kita yang kita lihat, benda yang kita nampak, yang kita lihat, yang kita dengar di alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Maka af'al itu, perbuatan itu pula adalah asarus sifat. Dan perbuatan itu pula datang
daripada sifat Allah. Bekas daripada sifat Allah. Dia buah daripada sifat. Jadi perbuatan ini lahir daripada sifat Allah yang maha hebat, maha agung. Maha hebat, maha agung. Ada orang kata apa? Tak apalah, aku buat jahat, lepas tu aku boleh minta ampun ke Allah. Allah maha pengampun. Allah maha pengampun, tetapi Allah maha pengazab. Jangan kita ingat Allah maha pengampun aja. Boleh buat dosa, tak payah taubat lambat-lambat sikit. Kan? Tiba-tiba Allah SWT juga maha mengazab. Bila orang berdosa tak bertaubat, Allah pasti azab. Tuan-tuan, kalau kita mati pada hari ini dan kita tidak bertaubat, masih sayang dengan dosa kita, ingatlah, Allah Al-Muntaqim, Allah maha pengazab. Allah akan azab, dan azab Allah maha hebat. Kalau kita pernah dengar manusia diseksa kat dunia ni, diseksa, dia siat kulitnya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, salah satu siksaan dalam penjara Israel, disiat kulit kita disiat hidup-hidup. Dia toreh rambut kita ni, dia toreh, dia tarik rambut dengan kulit tersiat. Jadi kita kata, ui, siksaannya teruknya. Kan, siksaan teruknya. Ada setengah siksaan tuan-tuan yang dibuat di dalam penjara Israel. Kan, dipatahkan tulang rusuk. Tulang rusuk ni ada berapa ni? Dia patah satu-satu. Dia ada alat dia. Dia macam pistol gitu, tapi dia tembak macam tu. Dia patahkan. Pum, satu-satu dia patahkan. Ada juga jenis alat yang diseksa dia guna kuku dicabut. Ada yang alat yang dia guna gigi dicabut. Ada yang sebahagiannya kan, dia tembak dengan elektrik. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah dia tembak dengan elektrik. Matanya dia tembak dengan laser. Mata laser buta. Syekh Mu'tad Al-Jabari rahimahullah, salah seorang guru yang saya pernah berjumpa dengan dia. Dia masukkan cacing dalam telinga. Telinga tu dia masuk cacing. Cacing masuk dalam sampai tembus ke gendang dia, pecah. Dimakan oleh cacing. Dimasukkan cacing. Macam-macam jenis seksaan. Ada setengahnya dibakar, rambut dibakar, kepala dibakar. Ditanam hidup-hidup. Jadi kita tengok siksaan-siksaan yang dikenakan ke atas orang Islam, umat Islam hari ini. Macam-macam. Kita kata, ya Allah, saya pernah tengok satu orang kena seksa dalam video di Syria. Teruk. Tuan-tuan mata Allah, azab Allah lebih hebat, lebih teruk daripada apa yang kita tahu, yang apa kita nampak. Apa kita nampak, apa kita tahu, azab Allah maha hebat. Allah Al-Muntaqim. Sebab tu kita bila melihat perbuatan maksiat itu adalah merupakan perbuatan yang Allah murka, bertaubatlah. Jangan tunggu besok, jangan tunggu malam ni, sekarang bertaubat. Astagfirullah. Teringat aja dosa, istighfar. Bila kita teringat dosa tuan-tuan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengingatkan kita dosa tu. Kita ingat kita yang mengingatkan, tak? Allah yang mengingatkan kita dosa tu. Bila Allah mengingatkan dosa tu, kenapa? Allah nak suruh kita bertaubat pada dia. Maka kita pun bertaubat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kita teringat dosa kita. Kan? Seperti kita melihat ni, sekarang kita melihat. Kita melihat ni pun dengan perbuatan Allah. Kan? Sifat dia yang maha melihat, sifatnya yang maha berkuasa. Dia memberi kita penglihatan, kita boleh nampak. Ini mentauhidkan af'al Allah. Mendengar, kita boleh mendengar. Mendengar ni pun dengan sifat Allah yang maha mendengar. Allah menjadikan kita boleh mendengar. Mendengar ni pun dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, iradat Allah, iradah Allah, kudrah Allah, ilmu Allah. Allah as-sama', Allah maha mendengar. Jadi apabila kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasai sesuatu, kita rasa, tiba-tiba hati kita rasa, kan, aku ni dah lama tak sembahyang malam. Terasa aku ni dah lama tak sembahyang malam. Maka itu adalah bisikan Allah, bisik pada kita tu. Kita tak merasai. Kita ingat kita cakap seorang-seorang. Dah Allah
yang bisikkan, maka kita sebenarnya Allah nak suruh kita bangun sembahyang malam. Bangunlah sembahyang malam. Wa hadaina hudnajdain. Kadang-kadang Allah teringatkan kita dengan sesuatu kebaikan, tiba-tiba kita tolak, maka maknanya kita tidak mendengar peringatan daripada Allah. Jadi bila kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, af'al Allah, maka kita melihat bahawa kehidupan kita ni, sekeliling ini adalah berada dalam keadaan kuasa Allah. Berada dalam keadaan perlindungan Allah. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lindung kita, tuan-tuan. Mata kita tak buta, Allah lindung kita. Telinga kita tak pekak, Allah lindung kita. Allah jaga. Jantung kita Allah jaga. Ini tuan-tuan, ini maksudnya apabila kita melihat perbuatan Allah, af'al Allah, menjadikan kita, menghidupkan kita, maka ketika itu adalah merupakan bekas yang lahir daripada sifat Allah. Sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kita tengok, lepas ni tuan-tuan, kita tengok Israel. Israel membantai Palestin. Contohnya kita kata, hari ni Allah izin benda ni berlaku. Supaya apa? Supaya aku memilih untuk membantu Palestin. Kena bantu Palestin. Allah memperingatkan kita. Kita tengok Palestin, kita buat tak tahu. Maka kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang yang melihat saudaranya tapi dia tak sayang saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama Rasulullah SAW. Melihat Palestin sekarang ni memang diizinkan Allah untuk dibantai, dibunuh. Kita kata, ya Allah, sesungguhnya saudaraku kat situ tu. Kita tengok dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Sebab Allah perintah kita supaya menyayangi sesama kita, menyayangi makhluk Allah. Maka pada ketika itulah kita melihat perbuatan Allah, maka kita pun kata, tentulah Allah tunjukkan aku Palestin ni supaya aku tolong Palestin. Tolong sahabat-sahabat aku di sana. Tolong bebaskan Baitul Maqdis. Ini contoh. Dan sebab sini bila kita melihat daripada af'al tadi, timbul satu perasaan kekuasaan Allah, kekuatan Allah, keizinan Allah. Allah tak kejam, tuan-tuan. Allah tak kejam. Yang kejam kita. Yang kejam kita. Allah SWT, kita ingat Palestin tu kejam teruk sangat sebab banyak orang mati sebagainya. Cuba tengok asal-usul Palestin. Macam mana Allah izin Israel menguasai Palestin sekarang. Salah satu sebabnya, tuan-tuan, umat Islam jauh daripada Islam. Ada seorang ustaz ni, mungkin dah meninggal lah ustaz ni. Dia cakap bila saya sebut pasal Palestin, dia kata pada tahun 60-an tu, 60-an tu dia kata dia pergi ke Palestin. Tahun 60-an. Dia belajar sana, dia pergi Palestin. Dia kata sembahyang ni, dekat masjid ni, imam dengan Bilal aja. Orang lain tak sembahyang. Sembahyang ni jauh. Orang Palestin. Pada masa itulah. Sekarang tak lah. Masa itulah. Jadi, bila masjid tidak dihidupkan, bila akhlak Islam tidak dijaga, ibadah dicuai-cuaikan, maka datanglah kafarah dia. Datanglah hukuman dia. Apa hukuman dia? Datang orang-orang yang jahat menjajah. Mereka duduk di sana, pahalanya berganda-ganda, tuan-tuan. Mereka duduk di sana, pahalanya berganda-ganda. Tapi dijajah. Saudi, minta maaf, Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Kita nampak okey, tapi ada banyak perkara lah. Jadi contohnya di sini, apabila kita melihat perbuatan, maka kita akan nampak itu lahir daripada sifat Allah. Ini yang kita maksudkan mentauhidkan af'al Allah. Maka contohnya kita melihat tukang yang begitu pandai buat satu bangunan. Ada seorang tukang ni pandai buat bangunan. Kalau dia buat bangunan, perbuatan tukang itu lahir kehebatan dia. Maknanya kita tengok tukang tu, dia buat bangunan, rumah ke apa ke. Kemudian kita tengok, wah halusnya, cantiknya. Pandai dia. Maka bila melihat rumah tadi, ini merupakan perbuatan daripada tukang tadi, maka lahir daripada sifat dia. Kehebatan tukang itu tentulah bekas daripada sifat ataupun seperti ilmu yang ada pada dia. Kepakaran, kemahiran yang ada pada dia. Jadi ilmu itulah sifat. Ilmu adalah sifat. Ilmu tak nampak sifat. Tapi apa yang nampak? Perbuatan dia. Kita nampak dia tukang cantik, hebat. Kemudian kemahiran dia dah bertahun-tahun, berpuluh tahun dia mahir dalam satu
Kita tak nampak kemahiran, tapi kita nampak daripada hasil dia halus, hasilnya cantik. Maka kemahiran itu adalah merupakan sifat dia. Dia seorang tukang yang bukan sahaja pandai tetapi mahir contohnya. Jadi sifat dia. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, apabila melihat bangunan tadi bagus, cantik, hebat, maka af'al kepada si tukang tadi itu ialah dia ada ilmu, dia ada kemahiran. Jadi sebab itulah bila kita melihat kembali kepada seluruh perbuatan, perkara yang berlaku di hadapan kita ini, semua itu perbuatan Allah. Semua itu perbuatan Allah, dan perbuatan Allah itulah bekas ataupun lahir daripada sifat-sifat Allah yang banyak, sifat-sifat Allah yang maha hebat. Jadi tuan-tuan, kita nak simpulkan kat sini bahawa sesungguhnya segala yang berlaku adalah perbuatan Allah. Dan segala yang berlaku perbuatan Allah ini lahir daripada sifat Allah. Sifat Allah. Maka bila lahir daripada sifat Allah, kita nak simpulkan kepada dua sifat Allah yang besar dalam hati kita. Dua sifat Allah yang besar. Kita tengok kereta, kita tengok kereta, kita nampak hebat kereta ni, mahal. Dia punya teknologi dia punya enjin dia punya semua memang hebat, cantik lah. Kita kata teknologi paling moden sekali. Itu lahir daripada sifat Allah. Yang mana sifat Allah ni? Yang maha agung, yang maha mengetahui, yang maha ilmu, dibagi kepada makhluk. Cara ringkas. Baik. Dua sifat Allah yang dinamakan, yang pertama sekali tuan-tuan, Al-Jamal. Al-Jamal. Jadi apabila kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat, sesuatu yang kita suka, maka inilah sifat Allah Al-Jamal. Allah yang maha indah, yang maha baik, yang maha elok, yang maha sempurna. Maka sifat-sifat dalam sifat kelompok Al-Jamal ini termasuklah sifat Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pencinta, maha pemberi, maha pemaaf, maha pengampun. Itu semua itu sifat Allah Al-Jamal. Sifat-sifat keindahan Allah. Jadi maknanya bila berlaku sesuatu yang kita lihat, yang kita senang, yang kita suka, ini kita tengok ni Jamal Allah. Ni sifat indahnya Allah. Contohnya kita boleh makan. Kita makan. Sedap kita makan. Sedap makan ni. Makan sedap ni. Rezeki daripada Allah kan. Allah maha pemberi rezeki. Makan sedap. Sedap ni. Sedap ni. Benda yang indah pada kita. Benda yang kita suka. Maka ini adalah sifat Allah. Jamal Allah. Jamal Allah. Allah maha penyayang, maha pengasih. Allah maha pemberi. Allah maha, kita kata, mencintai. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha pemaaf. Kita buat dosa, Allah maafkan, Allah ampunkan. Maha rahmat. Allah memberikan rahmat kepada kita. Itu Al-Jamal. Ini sifat-sifat keindahan Allah. Benda yang kita suka, kita nampak Jamal. Jamal Allah. Maknanya sifat-sifat Allah yang maha indah. Dan kemudian yang kedua ialah sifat disebut Al-Jalal. Al-Jalal ni sifat yang Allah yang maha hebat, maha besar, maha hebat. Seperti sifat Allah Al-Muntaqim tadi. Maha menyeksa. Maha menyeksa. Kita tahu, kita kata, contohnya Dajjal ni dia buat macam-macam kat orang Islam. Tentera Dajjal buat macam-macam kat orang Islam. Contohnya Allah Al-Muntaqim. Allah ini, Allah nak menzahirkan kepada kita sifat Allah Al-Muntaqim. Kita tengok Israel buat macam-macam dekat Palestin. Dekat orang Islam. Dia buat, dia bunuh, dia seksa, saya sebut tadi. Macam-macam dia buat. Kan? Sebenarnya Allah nak menzahirkan sifat Al-Muntaqim. Kita melihat ni sifat Allah Al-Muntaqim. Allah maha azab. Allah maha menguasai, maha mengalahkan. Ini sifat Al-Jalal. Sifat Allah yang maha besar, maha hebat. Jadi kita melihat perbuatan-perbuatan orang menguasai sesuatu. Amerika kontrol semua. Rusia kontrol semua. Ada elite group kontrol semua. Kan Freemason lah, Illuminati lah yang sebut-sebut tu. Kan nampak macam hebat. Kan ini Allah nak menunjukkan kepada kita kehebatan dia. Sebab Allah izin benda tu berlaku. Allah izin. Jadi sifat Al-Jalal iaitu kebesaran Allah. Allah maha menyeksa. Allah maha memudaratkan. Allah boleh bagi kebaikan. Allah juga maha memudaratkan. Allah maha memudaratkan.
Allah maha menggagahi. Allah boleh mengalahkan siapa-siapa. Allah maha perkasa. Ini semua kelompok-kelompok sifat Al-Jalal. Jadi apabila kita ni tertekan, contohnya bos kita sentiasa marah kita lah, kan, buat macam-macam kat kita lah, kan, paksa kita ni, kan, buat jahat kat kita, buat apa-apa kita melihat sifat bos tadi tu, ini ialah Al-Jalal, sifat besar, maha besar Allah, yang menjadikan orang yang boleh sifat macam tu. Sifat Al-Jalal. Jadi keseluruhan perbuatan kita lihat di dalam alam ini tidak terlepas daripada dua sifat ini, iaitu dia sama ada boleh jadi Al-Jamal ataupun Al-Jalal. Jamal ataupun Jalal. Dan boleh jadi dia merupakan satu yang elok, yang kita nak, yang kita suka, ataupun satu benda yang menunjukkan kebesaran Allah, kan? Orang paksa kita. Contohnya, orang paksa kita ambil vaksin, contohlah. Orang paksa kita ambil vaksin, kita tak boleh buat apa-apa dah. Terpaksa, kalau tak ambil kena tangkap, contoh, bukan kat Malaysia, tempat lain. Kena tangkap. Kita pun terpaksa ambil vaksin. Kita melihat sifat Allah Al-Jalal. Memaksa tu sifat Allah Al-Jalal. Maka kita bukan melihat kebesaran, kehebatan orang yang memaksa. Kita melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memaksa. Dia bagi kepada orang tu satu sifat, sebahagian kecil je sifat dia, iaitu memaksa. Kita pun melihat ni Al-Jalal. Sifat Allah Al-Jalal. Jadi kita buat apa? Kita sabar. Kita accident. Allah maha memaksa kita. Kita tak nak accident, tiba-tiba accident. Kan? Sama ada kita jaga betul-betul, orang lain langgar kita pula. Kan? Accident juga. Maka kita nak rasa sifat Allah Al-Jalal. Allah maha memaksa. Kita tak nak accident, Allah bagi accident. Allah maha memaksa. Jadi kita nampak juga itu perbuatan Allah. Lahir daripada sifat Allah yang maha memaksa. Maka pada ketika itu kita tahu Allah yang maha memaksa, Allah yang maha memudaratkan, maka kita pun sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya benda ini berlaku dengan sebab aku yang lemah. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Berikanlah kebaikan yang lebih baik daripada apa yang kau ambil ini, ya Allah. Kita minta ke Allah. Nampak tak? Jadi bila kita rasa accident, kita rasa kematian, kesakitan, kesusahan tu, ada sifat Allah Al-Jalal. Kita rasa tu sifat Al-Jalal, maka sebagai seorang hamba, kita patah balik pada dia. Kita minta tolong kat dia. Kita minta kesian kat dia. Sifat Al-Jamal, kita minta kat Allah. Ya Allah, kesianlah kami, ya Allah. Sesungguhnya kami layak untuk mendapat kesusahan ni, ya Allah. Kami layak untuk dapat accident ni, ya Allah. Kau berilah kesabaran pada kami, ya Allah. Kita minta dia, Ar-Rahman dia, Rahim dia. Sifat pemberi dia. Allah Ta'ala bagilah sabar. Kita kuat sabar. Ini mentauhidkan perbuatan Allah. Jadi bila kita mentauhidkan perbuatan Allah, maka jadilah kita hamba Allah. Kita melihat segala yang berlaku ni merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masa tu kita tidak kufur pada Allah. Kita patah balik pada Allah. Kalau benda yang baik, kita syukur, terima kasih ya Allah. Engkau lah Ar-Rahman, Engkau lah Ar-Rahim, Engkau lah Al-Rahmat, Engkau lah yang memberi rahmat, ya Allah. Engkau lah Al-Ghafur, mengampunkan dosa. Bila Allah memberi sesuatu kesusahan kepada kita, Engkau lah ya Allah Jalal, Engkau lah Muntaqim, Engkau lah Al-Jabbar, Engkau lah Al-Qahar, Engkau lah yang maha menggagahi, Engkau lah yang maha mengalahkan, maha perkasa, Al-Qawi, maha kuat. Kita pun ya Allah, kami tunduk pada Engkau, ya Allah. Kami redha, ya Allah, kami redha. Kami sabar, ya Allah. Nampak? Kita melihat sifat Allah. Maka pada masa itu kita sabar, kita redha, kita qanaah. Kenapa kita tahu ni daripada Allah? Bukan daripada Dajjal, bukan daripada, memang kita nampak Dajjal contoh itu, tapi biiznillah, dengan izin Allah, perbuatan Allah. Itu perbuatan Allah. Maka jadilah orang yang mukmin itu, yang mentauhidkan af'al Allah, dia jadi tenang. Jadi tenang sebab dia tahu dua-dua daripada Allah. Dan kita tak boleh terlepas daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jadi tenang, jadi kuat. Kita jadi sabar. Sebab apa? Kita tahu Allah tak menganiaya kita. Tentulah Allah bagi ni dia terbaik bagi kita. Dia terbaik bagi kita. Dan pada masa itu mungkin kita kata Allah nak bagi satu yang lebih baik. Bukan mungkin memang Allah nak bagi satu yang lebih baik pada orang yang beriman. Maka kita boleh sabar. Kita boleh tenang. Susah macam mana pun Allah bagi kita. Kan? Macam ibu kita, mak kita tak pandai masak nasi. Bukan tak pandai masak nasi, tak pandai masak. Kan masak nasi semua orang boleh masak kan. Tak pandai masak.
Tiba-tiba dia masak hangit. Hangit ni apa? Hitam legam tu kan. Makan pahit. Mak kita kata inilah makanan yang ada pada hari ni, tapi minta maaf mak termasak pahit kan. Maka kita makan. Takkan cakap mak ni tak pandai masak lah mak. Mak bagi makanan tu dah kita dah syukur lah. Ini mak kita boleh sabar kan. Apa lagi Allah nak bagi kita susah. Layak tak kita nak terima kesusahan tu? Layak, sebab kita hamba Allah. Kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita layak menerima kesusahan. Allah bagi, kita sabar. Maka bila kita melihat ini af'al Allah, ini perbuatan Allah, maka kita boleh sabar. Ini boleh pujuk hati kita. Kita pujuk hati kita. Ini Allah bagi ni, ini Allah izin ni. Allah izin, Allah bagi, maka kita pun sabar. Ya Allah, berilah kekuatan pada aku untuk sabar. Kita jadi orang yang tawaduk, tadaruk pada dia, rendah diri kat dia. Kita merasa memerlukan pertolongan dia. Ya Allah, Engkau bagi aku susah. Ya Allah, Engkau bagi aku perkara yang aku tak suka. Ya Allah, berilah kekuatan untuk sabar. Kita boleh sabar, boleh sabar bila kita melihat itu af'al Allah. Tapi kalau kita tidak merasakan itu af'al Allah, perbuatan Allah, maka kita jadi panah baran. Kita jadi orang yang kita kata kan, melawan, tak reda, sedangkan itu perbuatan Allah. Jadi kita nampak ini sifat Allah Al-Jamal, sifat Allah Al-Jalal. Jamal ni benda yang indah yang kita suka, dilahir daripada kasih sayang Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Mengampunkan. Sifat-sifat Al-Jalal, Allah Maha Memaksa, Allah Maha Menyeksa, Allah Maha Mengalahkan, Allah Maha Kuat. Itu sifat Al-Jalal. Kita pun redha dengan sifat Allah. Maka kalau kita melihat manusia, contohnya manusia ini orang yang penyayang, maaf. Kita jumpa seorang baik dia, penyayang dia, pemaaf dia, tutur katanya lembut. Kalau berkawan dengan kita rasa seronok je kawan dengan dia. Kita rasa aman duduk bersama-sama dengan dia. Ini adalah bekas. Itu perbuatan Allah. Orang tu perbuatan Allah. Manusia tadi tu perbuatan Allah. Bekas daripada sifat Al-Jamal. Sifat Allah yang maha indah. Maka kita tidak melihat dia sebagai suatu yang besar, tapi kita Allah yang mendatangkan dia. Allah yang menjadikan dia. Begitu juga kita lihat sifat-sifat Al-Jamal Allah SWT ini pada orang yang tadi itu, sifat Allah yang maha indah, yang maha elok. Kalau kita berdepan dengan orang seperti ini, maka kita pun mudah redha kepada dia. Sebab benda itu baik kan. Tetapi kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang kelakuan dan perbuatannya pula buruk. Akhlak dia buruk, perbuatan dia buruk. Kan, sifat gangster. Kaki pukul, kaki marah, panah baran. Kita berhadapan pula dengan manusia yang macam tu. Maka bila kita melihat manusia yang macam itu di hadapan kita, maka kita nak merasai itu juga merupakan perbuatan Allah, penciptaan Allah. Itu daripada sifat Allah Al-Jalal. Sifat Allah yang maha besar, maha hebat. Jadi orang kasar, orang buat kasar kat kita, bila dia salah sikit je, dia tersinggung, dia marah, panah baran kat kita, terus pukul kita. Adakah kita berjumpa dengan manusia begitu? Maka bila kita berjumpa dengan manusia begitu, maka kita melihat ini adalah perbuatan Allah yang maha hebat, yang maha perkasa. Allah bagi ke dia, Allah izin benda itu berlaku. Allah yang Al-Mutakabbir, yang maha hebat. Maka dia diberikan keizinan berhadapan dengan manusia-manusia jahat macam tu. Maka apa yang dituntut pada kita, kita rasa ini daripada Allah juga. Maka kita redha. Kita redha. Bagi seorang da'i nampak kelemahan-kelemahan tadi tu, maka kita kata kita redha. Ya Allah, engkau menghadapkan aku dengan manusia yang macam ni. Maka ya Allah, aku redha. Kita pun sabar. Kita pun cuba bawa kebaikan pada dia. Itu jadi Islam rahmatun lil alamin. Islam menjadi rahmatun lil alamin. Bila kita melihat kejahatan orang, kita balas dengan kebaikan. Kita balas dengan kesabaran. Tersabar. Sabar. Kita cuba dakwah kat dia, buat baik pada dia, supaya mudah-mudahan dia jadi baiklah. Ini kita melihat sifat Allah di dalam perbuatan yang ada di depan kita, makhluk yang ada di depan dia. Ini af'al Allah. Jadi sebab tu bila kita berhadapan dengan manusia-manusia jahat ini, kita berhadapan dengan manusia jahat, kita jangan nampak dia jahat. Kita nampak Allah yang maha menguasai,
Dan Allah izin dia berhadapan dengan kita. Allah izin. Maka bila Allah izin dia berhadapan dengan kita, maka pada masa tu kita sabar. Kita boleh sabarlah. Kita pun tak apalah, astagfirullah. Mungkin aku punya kesalahan ni berdepan dengan macam. Contoh anak-anak jahat. Anak-anak liar. Anak-anak yang liar. Kadang-kadang Allah uji tengok dia tok imam. Dia ustazah tapi anak dia Allah izin jahat. Macam setan. Macam setan. Kadang-kadang orang yang baik-baik ni Allah bagi ujian anak-anaknya jahat. Sebab Allah nak tunjukkan kepada kita sifat Al-Jalal Allah. Allah Maha Pemaksa. Tak semesti bapa mak baik, anak baik. Tak semesti. Kadang-kadang mak bapak ni setan. Maknanya macam setan. Jahatnya orang. Tapi anak dia soleh. Anak dia baik. Kalian nampak kan? Ini sifat Al-Jamal Allah. Jamal, kita nampak sifat Jamal Allah. Allah yang maha menyempurnakan kebaikan. Mungkin mak bapak jahat, anak baik. Mak bapak baik, anak jahat. Ada juga mak bapak baik, anak baik pun ada juga. Mak bapak jahat, anak jahat pun, lagi jahat pun ada juga kan. Banyak kan. Jadi jangan kita hanya redha kepada orang-orang yang sifat Jamal Allah sahaja. Kita senang, kita redha dengan orang buat baik je. Tapi kita kena redha juga dengan sifat Jalal Allah. Jalal Allah ni Allah SWT Maha Memaksa sebagainya. Kita kena redha juga. Kena redha juga. Sebab kedua-dua ni sifat Allah. Jadi bila kita melihat akan perkara yang berlaku di depan kita ni, kita cuba tengok balik. Ini semua daripada Allah. Maka Allah nak uji kita dengan kesusahan. Sebab Allah ni Maha Pemaksa. Allah Maha mengalahkan. Allah lah Tuhan. Aku ni hamba. Maka aku nak kena sabar. Di sinilah kita diuji dengan tauhid af'al. Kita diuji dengan perbuatan Allah. Ujian kita ni perbuatan. Jadi bagaimana cara kita nak berhadapan? Kita pilihlah sabar. Kita pilihlah syukur. Sabar, syukur ni maknanya redha pada Allah. Sabar, syukur maknanya redha. Bila sabar, bila syukur, kita redha. Apa maksud sabar? Sabar ni kita boleh tahan diri kita daripada marah, daripada buat benda yang melampaui batas, sabar. Ataupun untuk istiqamah, sabar. Syukur, kita rasa terima kasih pada Allah. Jadi sabar, syukur, redha. Redha ni apa? Tenang bersama qada dan qadar Allah. Hati kita tenang. Hati kita rasa bahagia. Hati kita rasa tenang bersama setiap qada dan qadar Allah. Allah bagi sesuatu, sebuah perbuatan Allah. Hati kita tenang, redha. Hati kita tenang. Kenapa hati kita redha, tenang tadi? Sebab kita boleh sabar. Kenapa hati kita redha, tenang? Sebab kita boleh syukur. Dan kenapa sabar dan syukur? Sebab semua itu adalah af'al Allah. Semua itu adalah perbuatan Allah. Dan kenapa perbuatan Allah? Daripada mana datang perbuatan Allah? Sifat Allah. Sifat Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, maha pemberi. Itu sifat Allah Al-Jamal. Dan sifat Allah Al-Jalal yang maha memaksa, yang maha mengalahkan, yang maha menyiksa, yang maha kuat. Al-Jabbar, Al-Qahar yang maha perkasa. Jadi kita tengok sifat Allah Al-Jalal, kita pun redha. Redha, aku redha ya Allah, aku redha. Maka kita di akhir zaman, datanglah Dajjal membawa kedajjalan dia. Kesusahan dia ni tak lama lagi mungkin susah kita. Kita susah ni tak lama lagi ni, ekonomi jatuh ni. Kata World Economic Forum, dia akan nak buat big reset. Sampai peringkat kita terpaksa duduk dalam keadaan big reset. Digital currency, dulu kita mula-mula emas. Lepas emas kita diberikan oleh Allah SWT keizinan. Mereka kuasai dengan fiat money, duit US. Sekarang ni buat digital pula. Kita boleh buat apa? Kita tak boleh buat apa kecuali kita tegakkan Islam. Tegakkan Islam, insya-Allah baru boleh buat apa-apa kita nak buat. Sekarang tak boleh buat apa. Maka kita duduk sebagai rakyat, duduk terpaksa kita melihat ni jalal Allah, sifat jalal Allah. Maka kita nak kena rasa ni kekuasaan Allah. Jangan rasa dia berkuasa pula. Maknanya kita kena sabar. Kalau kita terpaksa duduk dalam tu, nak buat macam mana? Sebab tu Nabi gambarkan akan sampai satu waktu di mana manusia itu tak boleh lari daripada riba. Tak boleh lari daripada riba.
Kita ke kiri kena riba, ke kanan kena riba, ke depan riba, ke belakang riba. Semua kena riba. Semua kena riba. Maka kan memang tak boleh, terpaksa. Masa bila boleh kita boleh dapat yang kita nak, yang kita hajatkan, benda yang bahagia, apabila Islam tertegak. Fasa yang kelima. Sekarang kita fasa keempat. Belum lagi. Jadi bila bangkit besok, sebab tu saya sebut awal-awal tadi. Siapa yang masuk lambat, cuba tengok apa yang saya cakap awal-awal tadi. Kita bukan saja nak beribadah, kita bukan saja nak berdakwah, kita bukan saja nak bertarbiyah. Bukan saja sekadar kita nak menyelamatkan ni, sebenarnya kita nak bangkit. Kita nak bangkit, nak membina kekuatan umat. Bila kita membina kekuatan umat, barulah insya-Allah Islam akan tertegak. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, bolehkah kita redha? Ini soalan. Bolehkah kita redha bila kita berhadapan dengan orang-orang yang berkelakuan dengan sifat Al-Jalalnya Allah? Bolehkah kita redha bila berhadapan dengan orang yang berkelakuan sifat Al-Jalal Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha memaksa? Boleh redha tak? Kalau boleh redha, maknanya kita faham itu af'al Allah. Tutur katanya kasar, kata-katanya pedas, kadang-kadang boleh memukul, menyindir, menengking, memaki hamun. Maknanya pokoknya susah nak jumpa dengan manusia macam ini. Dan ini kita nak rasa asal daripada sifat Allah Al-Jalal. Maka kadang-kadang kita marah pada orang seperti ini, kadang-kadang kita benci pada orang seperti ini. Nanti di akhirat nanti Allah akan tanya, kenapa kamu benci dengan aku? Kenapa kamu benci dengan aku? Kenapa engkau marah dengan aku? Sebab Allah yang datangkan orang tu. Allah yang datangkan Dajjal pada kita. Kan? Tiba-tiba hati kita tak reda, tidak tenang bersama kesusahan yang dibawa. Engkau tak reda ke dengan aku? Kau marah aku ke, benci ke? Kenapa? Maka kita kata, ya Allah, aku tak marah padamu, ya Allah. Aku tak marah padamu. Aku yang tak sabar, ya Allah. Aku yang tak sabar, ya Allah. Mohon ampun, mohon maaf pada Allah SWT. Maka ada Allah SWT menjawab, ada hamba-Ku yang cerewet. Kan? Ada hamba-hamba yang cerewet, bos-bos kita cerewet. Kan? Kenapa engkau marah pada dia? Ada hamba aku yang keras. Kenapa engkau marah pada dia? Berarti engkau marah kepada aku. Kerana sama-sama berasal daripada sifat aku, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita dituntut untuk memahami, mentauhidkan af'al Allah, supaya kita boleh redha. Bukanlah maknanya kita redha kita nak jadi macam dia, bukan. Bukan kita jadi jahat macam dia, bukan. Tapi redha apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Sebab kita tahu itu af'al Allah. Dan bila af'al Allah, maka kita boleh rasa, ya Allah, aku redha. Aku sabar, ya Allah, aku sabar. Maka jadilah kita orang-orang yang sabar dan redha dengan segala yang Allah tentukan pada kita. Maka wajiblah kita redha dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Qada qadar Allah, kita kena redha. Redha ni kenapa? Sebab kita tahu itu af'al Allah, perbuatan Allah. Allah nak uji kita. Sementara waktu je. Allah bukan jadikan kita susah selama-lama macam sampai sikit pun tak boleh senyum. Kan? Sakit selama-lama sampai sikit pun tak boleh rasa bahagia. Jadi sebenarnya Allah bagi kita kesusahan. Ada masa Allah bagi kita kesenyuman, boleh senyum, kegembiraan. Allah bagi kita kesakitan, ada masa Allah bagi kita kesihatan. Jadi maknanya Allah bagi kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan kemuncak kepada kita mentauhidkan af'al Allah ini, kemuncaknya ialah kita kenal Allah. Kita kenal Allah. Dan al-awwalul ma'rifah, awal kepada ma'rifat, al-fikrah wal-ibrah. Awal kepada mengenal Allah ini ialah kefahaman yang benar, tauhid tadi, dan ibrah, dan kita mengambil pengajaran. Bila berlaku pada kita sesuatu kesenangan, kita berfikrah, kita kepahaman kita kena bersyukur. Ibrah, kita buat apa yang Allah perintah daripada nikmat yang Allah beri. Bila Allah beri kita kesusahan, maka kefahaman kita kena sabar. Maka ibrah, kita kena memperkuatkan lagi ketundukan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita, penyerahan kita kepada Allah. Itu ibrah dia. Bahawa kita ni hamba lemah. Kita ibrah dia, pengajaran dia, kita kena lebih tunduk pada Allah.
lebih mohon minta pada Allah, lebih kita menyerah pada Allah, bertawakal pada Allah, raja, berharap pada Allah. Bila Allah bagi kita suatu kesusahan, kepayahan, dan ibrah inilah yang akan menyebabkan kita lebih mengenal Allah. InsyaAllah. Jadi itulah insyaAllah tuan-tuan puan-puan mata Allah, antara perkara yang saya akan sampaikan pada hari ini. InsyaAllah. Mungkin saya nak bacakan satu perkara di sini. Puncak daripada kita mentauhidkan Allah ini ialah akan berlakunya ma'rifatullah. Puncak ni kita semakin kenal Allah. Dan apabila kita makin kenal Allah, maka kan kita akan tenang dan kuat. Oleh itu, sekiranya berlaku satu kegoncangan dalam hidup kita, Allah goncang hidup kita. Allah goncang, Allah gegar hidup kita dengan kesusahan, dengan kepayahan. Apabila hati kita rasa sakit, hati kita rasa susah, hati kita gelisah, hati kita rasa bingung, tak tahu nak buat apa, maka kembali pada Allah. Ingatlah itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Maka Allah nak suruh kita lebih dan bergantung harap pada dia. Allah nak suruh kita lebih menyerah pada dia. Allah nak suruh kita lebih merasakan kita memerlukan Allah. Kita berdoa pada dia. Lagi banyak doa. Sebab kita tahu kegoncangan dalam hidup itu adalah merupakan daripada Allah. Maka dia akan membina kekuatan pada kita. Sebab itulah di akhir zaman, terutamanya Al-Mahdiyin ini, golongan yang mendapat hidayah ini, mereka mengenal Allah SWT dan sentiasa menuju kepada Allah. Ini kekuatan. Sebab kita tak boleh nak lari daripada kesusahan. Sebab memang Nabi dah gambarkan dah, sallallahu alaihi wasallam, bahawa kita akan berhadapan dengan fitnah, kesusahan, ujian. Nak lari macam mana? Memang Allah dah bagi dah. Allah izin kita hidup zaman tu. Zaman Dajjal nak keluar ni. Kalau Allah izinlah Dajjal nak keluar zaman kita ni, kita hidup zaman Dajjal nak keluar, Allah izin. Maka apa ubat dia? Ubat dia ialah kita mentauhidkan af'al Allah. Bermula kat situlah, mentauhidkan af'al Allah. Dan kemudian dari situ kita mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian kita mengenal nama-nama Allah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, hasil daripada itu, maka kita tidak akan menjadi lemah. Kita tak akan menjadi lemah. Kita akan merasai Allah sentiasa bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Baik. InsyaAllah besok, hari Isnin, kita akan sambung bagaimana kita nak memproses sifat af'al Allah ini. Ni kita baru tahu macam mana yang jamalnya, macam mana yang jalalnya, kita tahu tadi kan. Kita tengok, kita fikir macam tu, macam mana nak proses. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Isnin nanti, insyaAllah. Untuk itu, tuan-tuan rahmat Allah, insyaAllah untuk minggu ini, program kita yang hari Sabtu tu, insyaAllah kita buat hari Ahad. Bukan besok, hari Ahad. Pagi. Di Megan Avenue macam mana biasa. InsyaAllah pada hari Ahad pagi. Sebab besok saya ni masih di Johor ni, masih lagi di Johor Bahru ni, mungkin akan balik hari ni insyaAllah. Jadi saya bimbang besok ada satu meeting yang lain yang penting, iaitu kita akan bertemu dengan pakar-pakar perubatan. InsyaAllah tuan-tuan tolong doa supaya pakar-pakar medical kita ni bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semua, sama-sama bergabung, dan akhirnya insyaAllah kita cubalah membawa satu kekuatan kepada kebenaran Allah di Malaysia ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan rahmatullah, insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita dan Allah tingkatkan diri kita. Bagi mereka yang ikut ni daripada terlewat datang, tolong tengok yang awal. Sebab apa yang saya cakap ni, dia daripada awal dia mula dia ikut gitu. Dia tengah-tengah ni tak nampak. Tak nampak tengok daripada awal baru boleh nampak, insyaAllah. Dan bagi mereka yang terlepas kuliah-kuliah yang lepas kuliah duha, tolong tengok balik, semak kuliah duha 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang sampai 15. Tolong tengok. Dia bersekuen. Dia sekuen. Sebab saya cuba buat sekuen ni, tuan-tuan buat nota elok-elok. Mudah-mudahan kalau saya dah tak ada pun, tuan-tuan boleh dapat rujuk benda ni. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, saya nak sebut sini, FB kita ni pun tak tahu berapa lama. Sementara boleh, kita buatlah. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فواثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك
وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفؤوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا يا الله على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من الشاكرين والصابرين اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Tuan-tuan, saya minta tolong sebar-sebarkan video-video kita, terutamanya yang duha ni, kuliah-kuliah duha ni, supaya mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh seramai yang mungkin. InsyaAllah mudah-mudahan hidayah Allah bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.